Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dikasihi seluruh barisan jawatan kuasa Masjid Karyah Batu 17 Cembung dan seluruhnya barisan pegawai syarak Masjid Karyah Batu 17 Cembung dan seluruhnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama rapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala Allah memberi kita kekuatan untuk datang ke rumah Allah yang agung yang mulia ini, dan Allah juga memberi saya kekuatan, hidayah dan taufiknya untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan satu ilmu, ya, ilmu yang di mana saya telah mempelajari ilmu ini saya rasa lebih kurang dalam 14 tahun yang lepas, ya. Dan saya rasa terpanggil untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan kerana saya rasa ilmu ini sangat baik dan sangat bermanfaat kerana dia boleh memberi kita satu kesedaran dan boleh membantu kita untuk memperbaiki keimanan kita dan boleh membentengi kita daripada kerosakan akidah, ya, yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kitab yang akan kita kongsikan bersama iaitu kitab ini, kitab Perisai Kebal Menangkis Kejahatan Jin dan Syaitan. Kitab ni asalnya dari kitab Arab, ya, Waqiatul Insan Idan Jin Wasyaitan. Kitab yang disyarahkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Jadi kita akan syarahkan kitab ini kerana kitab ini terangkum dengan kisah-kisah bagaimana kita memahami dan mengenali jin dan syaitan yang cuba menguasai kita, dan di mana jin syaitan ini adalah merupakan musuh kita, ya, musuh kita yang harus kita kenali, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah berfirman, bukankah aku telah berkata kepada kamu wahai anak bani Adam bahawa syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi syaitan ini musuh kita. Kita harus mengenali dia. Harus mengenali dia, bagaimana penipuan dia. Bila disebut syaitan je tuan-tuan, ya, dalam Al-Quran syaitan ini terbagi kepada dua, tuan. Ya, kalau kita orang Melayu ni, kita akan fahami syaitan itu merujuk kepada jin saja. Tidak. Syaitan ni adalah satu gelaran atau ganti nama bagi hamba Allah yang jahat. Yang jahat. Bila dia jahat, dia melanggar perintah Allah, maka dia akan digelar syaitan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Sesungguhnya nabi-nabi itu diuji oleh syaitan dari kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Ada dua syaitan. Ada syaitan jin dan syaitan manusia. Dan berlindunglah kamu kepada kedua-dua syaitan ni. Abu Darda, dalam ayat ini asbabun nuzul turun ayat ini, di mana Abu Darda bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah syaitan manusia? Ada.
ada syaitan manusia. Dan berlindunglah kepada Allah daripada gangguan kedua syaitan ini. Sebab itu kita antara doa yang kita boleh amalkan iaitu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan jin dan an-nas, syaitan manusia. Jadi dalam kitab ini kita lebih fokus untuk mengenali syaitan jin. Syaitan jin ini kita tak nampak, ya. Syaitan jin ini kita tak nampak. Dia adalah tergolong di kalangan makhluk yang gaib. Dia termasuk dalam perkara-perkara samiat yang wajib kita imani, ya. Jadi semua akan terangkum dalam kitab ini, kerana bila kita memahaminya kita terlepas dengan syaitan. Dan dalam kitab ini juga menceritakan tentang hal ehwal pengubatan penguatan Al-Quran, yang mana dengan kaedah terapi Al-Quran ini kita boleh merawat diri kita daripada sakit fizikal, sama ada sudut spiritual ataupun sudut fizikal klinikal dengan terapi Al-Quran. Tapi nak dapat terapi Al-Quran dengan rahmat Allah, dengan kesembuhan, syaratnya keimanan orang itu dia tidak boleh rosak, dia kena sempurna. Kalau rosak kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat ramai orang kadang-kadang ada masalah spiritual yang diganggu oleh jin syaitan, tetapi tidak sembuh-sembuh, tuan-tuan. Dia pergi ke perawat, mohon untuk didoakan, dirawat dengan terapi ruqyah, tetapi tidak boleh dapat kesembuhan. Kenapa? Sebab kalau kita belajar betul-betul pintu masuk jin syaitan ini ke dalam diri manusia ini adalah disebabkan kerosakan iman kita. Iman yang rosak. Iman yang rosak menyebabkan kita dikuasai syaitan. Dan syarat untuk mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala iman juga. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar bagi dada-dada orang yang beriman. Na wala yazidu zalimina illa khasarah, tidak bagi orang yang tidak beriman. Jadi pakej utama dia beriman dulu. Mana mungkin kalau iman dia rosak, Allah akan sembuhkan dia. Dia tidak akan dapat kesembuhan. Tak kira lah sama ada penyakit di segi penyakit fizikal, penyakit klinikal ataupun penyakit di segi spiritual. Kalau dia sembuh pun, kita takut sembuh itu istidraj. Sembuh dengan kebencian Allah. Sebab orang pergi jumpa bomoh pun sembuh juga. Tetapi kesembuhan dengan kebencian Allah. Allah kata dalam Quran, dia disesatkan lagi. Selagi mana dia mempercayai dengan kaedah perbuatan tersebut, dia akan semakin sesat. Jadi kita kena yakin dan percaya apa yang Allah perkatakan di dalam Al-Quran, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-99, ya, di mana janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya syaitan tidak mempunyai pengaruh, daya upaya untuk menguasai orang beriman. Allah berjanji kepada kita, syaitan ini langsung tidak ada kuasa untuk menguasai orang-orang beriman sebenarnya. Jadi sebab itu dalam ilmu rawatan ruqyah, sebenarnya kita bukan sekadar merawat saja. Kita sebenarnya mengajak orang yang sakit, yang ada masalah, sebenarnya kembali beriman kepada Allah. Sebab yang menyembuh itu Allah. Yang menyembuh itu bukan manusia. Jadi bila ada kerosakan iman, syaitan mengganggu dia. Dan Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zuruf ayat yang ke-36, wa may ya'su an dzikrir rahman min qailahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Apa Allah kata? Sesiapa yang engkar petunjuk Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Engkar petunjuk maksudnya melakukan kesalahan, melakukan dosa, buat perkara-perkara kemungkaran yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka Allah kata, sesiapa yang engkar petunjuk Allah, maka aku akan adakan bagi dia syaitan sebagai korin. Korin apa? Korin pendamping. Pendamping dia menjadi teman hidup sepanjang masa.
Jadi kita sekarang ni nak belajar kitab ini sebab kitab ini ada berkaitan dengan akidah. Ada berkaitan dengan akidah sebab kita belajar ilmu akidah, kan? Ilmu akidah kita kena percaya, beriman satu dengan sifat-sifat Allah. Kita belajar sifat Allah. Lepas itu kita belajar tentang sifat-sifat harus, sifat wajib tentang Rasulullah, tentang Rasul. Dan kita belajar dengan perkara-perkara samiat. Perkara samiat kita belajar surga, kita belajar neraka, kita belajar malaikat. Percaya, ini semua perkara-perkara yang kita tidak nampak. Dan termasuk jin syaitan ini perkara-perkara samiat. Dia termasuk dalam perkara samiat, makhluk gaib yang tidak nampak. Jadi macam mana kita nak beriman dengan perkara gaib ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Semua terkandung dalam kitab ini. Ya. Jadi sebelum kita meneruskan lebih panjang lebar tentang kitab ini, pada malam ini kita akan syarahkan mukadimah dulu, ya. Mukadimah pengarang kitab ini. Yang mengarang kitab ini iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Okey, di sini saya ada ambil beberapa maklumat tentang Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dimaklumkan bahawa Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini adalah satu ulama yang berasal daripada Quraisy Syekh Mesir. Ya. Abdul Salam Bali maksudnya bukan dia berasal dari Indonesia, ya. Maksudnya Syekh ini pernah pergi ke Indonesia. Jadi dia mendapat gelaran Bali itu. Dia berasal daripada Mesir. Dilahirkan pada 1383 Hijrah, iaitu 1963 Masihi. 1963. Masih ada lagi Syekh Wahid ni. Sekarang umur dia lebih kurang dalam 60 lebih lah umur dia. Ya. Dalam lulusan sarjana di bidang ilmu budaya dan pendidikan dalam spesialis bahasa Arab, pakar dalam bahasa Arab. Dan kemudian Syekh ini banyak menuntut dengan ulama-ulama terkenal di Arab Saudi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani dan ramai lagi. Ya. Dan Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga merupakan salah seorang ahli majlis fatwa di Mesir. Ya, rujuk dalam bab perkara-perkara hukum. Selain itu, Syekh Wahid ini dia bukan sekadar di Mesir, dia juga seorang pendakwah yang sangat hebat. Di mana dia digelar sebagai penakluk benua Afrika. Kenapa? Dia digelar sebagai penakluk benua Afrika di mana Syekh ini pernah pergi ke negara Afrika pada tahun 2014. Di mana di sana dia telah berjaya mengislamkan orang-orang kafir Afrika seramai 150,000 orang. Orang kafir Afrika yang masuk Islam melalui tangan dan dakwah beliau. Dan Syekh Wahid telah membuka sebanyak 1,500 desa di 10 negara Afrika dan banyak masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau juga telah membangunkan 102 masjid, 1,300 sekolah, membuat 107 sumur. Sumurnya apa? Perigi, ya, untuk menanggung 30 dai Arab di sana. Dan dia telah membuka 29 markas Islam dan banyak sangat jasa-jasa Syekh Wahid ini kepada dunia Islam. Seperti Dr. Zakir Naik. Jadi dalam dia berdakwah dan Syekh Wahid ini merupakan seorang mu'alis, iaitu perawat Islam, dan antara kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid ialah kitab Waqiyatul Insan Minad-Din Wasyaitan, iaitu kitab perisai kebal untuk menangkis kejahatan jin dan syaitan. Itulah sedikit perkongsian tentang pengarang kitab ini, iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Okey, baiklah tuan-tuan. Kita pergi kepada mukadimah pengarang kitab ni. Hajat pengarang kitab ni, misi dia. Kenapa dia buat kitab ni? Ya. Sebab dia nak menunjukkan kepada kita masalah-masalah yang berlaku kepada masyarakat. Ya, bukan saja di Mesir, kepada hampir di seluruh dunia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
nabiyil ummi wa la alihi washabbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kalau kita lihat di sini ya, Syekh Wahid Arsalan Bali dia memulakan dengan kalimah alhamdulillah. Ya. Kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimah alhamdulillah yang dimulakan oleh Syekh Wahid Arsalan Bali ini adalah kalimah di mana kan kutubah hajah. Kutubah hajah ni kutubah yang di mana setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak memulakan mukadimah, berceramah, menyampaikan kuliah kepada para sahabat muslimin muslimat, dia akan mulakan dengan kalimah alhamdulillah. Kalimah ini sebenarnya ada sirah ya tuan-tuan. Ya. Bagaimana boleh bermulanya kalimah ini, di mana diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim ya, di mana satu ketika ada seorang dukun yang bernama Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi seorang dukun daripada Yaman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu ketika dia pergi ke Mekah. Dan semasa dia berada di Mekah itu, dia mendengar bahawa Rasulullah ini sakit. Sampaikan sakit pergi kepada penyakit gila. Dia dengar daripada kata bualan orang-orang di Mekah sana. Sebenarnya kalau kita baca dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada menceritakan Rasulullah ini pernah disihir oleh Labaid bin Al-Asam. Di mana Labaid bin Al-Asam ini dia telah mencuri dikatakan janggut Rasulullah, dililit dia dengan kurma jantan, diselitkan di setelah batu. Selepas itu dibacakan jampi. Dan selepas itu Rasulullah pada ketika itu selama beberapa bulan dia rasa tidak keruan, sehingga kan dia melihatkan air seperti merah, air itu seperti darah, dan dia sampaikan dia tidak boleh bersama dengan isinya. Pada masa itu turun malaikat Jibril, turun dua malaikat, yang satu duduk di kaki, satu duduk di kepala, yang berkata tentang penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata bahawa Rasulullah ini telah disihir oleh Labaid bin Al-Asam. Maka Rasulullah pun tersedar dia sebenarnya telah disihir, dan diajar oleh malaikat akan satu kalimat yang dibacakan sebagai doa untuk membatalkan sihir. Apa dia? Itulah turunnya surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan Rasulullah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir yang berlaku kepada Rasulullah itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah itu manusia biasa. Dia sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hamba Allah yang bernama Dimad Al-Azdi ni, dia dengar cerita ni. Dia pun minta izin nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nak merawat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk berjumpa dengan dia. Tapi bukan nak merawat dengan Dimad, sebab dia seorang dukun. Ya, dia ni dikatakan semasa di Yaman dia boleh merawat pelbagai penyakit dengan hembusan dan jampian-jampian saja. Kebanyakan pesakit-pesakit yang berjumpa dengan Dimad Al-Azdi kebanyakan sembuh. Jadi Dimad Al-Azdi ni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau sakit," dia kata, "dan aku nak rawat engkau." Pada masa itulah Rasulullah membacakan mukadimah kalimat tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi. Sesungguhnya segala puji Allah, segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya,
tidak akan ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Apabila Dimat Al-Azdi mendengar saja percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tergamam. Dia tergamam. Dia kata, wahai Muhammad, aku tidak pernah mendengar percakapan pengucapan yang seperti ini. Aku pernah berjumpa dengan dukun, tukang-tukang sihir dan penyair, tetapi aku tidak pernah dengar pengucapan yang macam ni. Wahai Muhammad, katakanlah sebanyak 3 kali. Rasulullah berkata sebanyak 3 kali kepada Dimat Al-Azdi, akhirnya dengan izin Allah, Allah memberi hidayah kepada Dimat dan dia berbai'ah dengan Rasulullah dengan memeluk Islam. Ini kisah dia. Ya. Sebab itu dalam kutubah Jumaat kita akan baca kalimat alhamdulillah. Dalam kutubah nikah pun alhamdulillah. Ya, ini keimanan kita, keyakinan kita bahawa kebergantungan kita kepada Allah. Kalau Allah nak memberi hidayah kepada seorang, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Tetapi kalau Allah menyesatkan dia, dia akan sesat-sesatnya. Tidak ada siapa yang boleh memberi pertolongan, tidak ada siapa yang boleh memberi hidayah kepada orang. Sebab itu kita sebagai penceramah, kita sebagai pendakwah, kita hanya da'i. Kita tak boleh marah kalau orang tak nak ikut kita. Kita tak boleh marah kalau orang tak nak dengar cakap kita. Kita menyampaikan saja. Sebab memberi hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan bacalah sirah. Bagaimana Rasulullah dengan sedih sekali berusaha untuk mengajak pamannya Abu Talib untuk beriman, mengikut ajaran yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang dari Allah Islam. Tetapi dia tidak masuk Islam. Kan hidayah milik Allah, kan? Jadi, tetapi Allah juga boleh memberi hidayah kepada siapa yang dipilihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah semasa mula-mula Islam nak disebarkan dengan cara senyap-senyap dan terang-terangan. Berdoa minta supaya ada satu hamba Allah yang boleh masuk Islam, menguatkan Islam. Akhirnya Allah memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab masuk saja Islam, masa tu Islam didakwahkan, disebarkan secara terang-terangan. Sebab Umar ni kuat, orang takut dengan dia. Bila Umar masuk, Islam tu ada kekuatan di situ. Jadi cerita tentang kutubah hajah tadi. Jadi apa lagi kata pengarang seterusnya, adalah menjadi satu kewajipan kepada para ulama muslimin untuk bangun bertindak mengawal keselamatan akidah yang suci yang telah mula diganggu gugat oleh sekumpulan jahat yang berkeliaran untuk membingungkan pegangan suci mereka, iaitu umat muslim. Kata Syekh, perlu ada satu ulama pendakwah yang berdakwah untuk menerangkan kepada muslimin dan muslimat tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Sebab ada satu golongan pada masa itu dan juga masa sekarang ini, ada satu golongan yang cuba memesongkan pemikiran umat Islam. Tuan tengok manusia ini apabila dia sakit saja tuan. Bila dia sakit, dia akan merasa cemas. Pada masa itu dia akan cuba mencari pakar-pakar perubatan untuk mendapatkan kesembuhan, tuan-tuan. Bila tak sembuh, rawatan kedua yang dia akan pilih iaitu rawatan alternatif. Rawatan alternatif pada masa itulah golongan-golongan orang yang cuba menyesatkan orang Islam ini mengambil kesempatan di atas kelemahan dan kejahilan mereka. Sebab rawatan alternatif ini, kalau dia tidak faham agama, secara tidak sedar dia boleh terjumus ke lembah kesyirikan. Ya. Sebagai contoh tuan. Ya. Bagaimana golongan-golongan ini dia mengasut orang-orang yang jahil pergi keluar daripada akidah mereka, akidah Islam yang sebenar. Antara rawatan-rawatan salah di sudut pandangan Islam, iaitu rawatan-rawatan yang menggunakan ramalan-ramalan. Islam tidak membenarkan umat Islam itu meramal, sebab meramal ini salah di sisi Islam. Ya, kebanyakan rawatan alternatif yang mengaku buat rawatan Islam, bomoh-bomoh dan dukun, mereka pandai meramal. Padahal Islam tidak bagi meramal. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjumpa dengan tukang ramal, man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuballahu salatan baina yauma.
Hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang berjumpa dengan Al-Araf, tukang-tukang ramal, bertanyakan sesuatu dan membenarkan akan kata-kata dia, maka sesungguhnya solatnya tidak diterima selama 40 hari. Rawatan Islam tidak meramal, tuan-tuan. Dan kadang-kadang mereka membekalkan kepada pesakit-pesakit tangkal-tangkal azimat. Konon-konon tangkal-tangkal azimat ni dikatakan boleh memberi satu manfaat, boleh memberikan satu kekuatan, boleh memberikan satu kesembuhan, boleh memberikan keselamatan kepada mereka. Dan tangkal ini berubah-ubah wajah daripada zaman jahiliyah dulu sampailah ke zaman kita sekarang. Dia berubah-ubah, tuan, tangkalnya. Kalau zaman jahiliyah dulu, di mana sebelum kedatangan Islam, mereka menggunakan sumber-sumber daripada laut. Dipanggil wada'ah, dipanggil kulit-kulit kerang. Sumber-sumber dari laut tu diletak di leher, di tangan. Mudah-mudahan mereka terlepas dari kesialan. Dan Nabi pun tegur sahabat. Tegur. Nabi tegur, selagi mana benda itu berada di tubuh kamu, kamu tidak beruntung dunia dan akhirat. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirikan. Jampi serapah, tangkal-tangkal itu adalah syirik. Dan dia berubah. Daripada zaman ke zaman, sampai zaman Kesultanan Melaka. Pada zaman-zaman itu, zaman-zaman perang. Zaman-zaman nak mendatangkan kekuatan. Kan? Kehebatan keris. Percaya dengan keris boleh mendatangkan kebal. Keris Taman Sari, ya? Kan? Kita dongeng Melayu dulu kan? Kata boleh datangkan kebal. Itu ilmu sihir, tuan. Nanti kita akan belajar kitab ini, kita akan hujahkan bersama tentang tajuk sihir. Ini kitab dia. Ya, kita mungkin akan menghujahkan kitab ini sekali. Jadi ilmu kebal tu ilmu sihir. Sebab dalam kitab kitab hijau ni yang bercerita tentang sihir, maksud sihir itu adalah maksudnya berlaku satu perubahan kepada diri manusia itu daripada biasa menjadi luar biasa di seluruh bahasa. Kata Imam Az-Zahari Al-Hafiz. Sihir berubah satu keadaan dari biasa menjadi luar biasa. Maksudnya orang itu sepatutnya dia tak kebal, tiba-tiba menjadi kebal. Itu luar biasa. Sepatutnya manusia itu tidak mengetahui akan perkara-perkara gaib, tiba-tiba dia tahu perkara gaib. Luar biasa. Kan? Sepatutnya manusia itu dia perlu makan dan minum. Tetapi selama tempoh berbulan-bulan dia tak perlu makan. Itu pun luar biasa. Dan ada kita dengar satu tokoh persilatan. Dia doakan dia mudah-mudahan Allah cuci rahmat atas dia. Dah meninggal lah orang tu. Kan? Di mana Tuan Guru Omar Din, tak salah saya, arwah dulu. Ditanam di dalam tanah selama tempoh beberapa hari. Dia tak mati. Itu pun sihir, tuan. Luar biasa. Jadi kata Sayyidina Aisyah, sihir ini menjadikan orang daripada sehat menjadi sakit. Pandangan Aisyah. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, sihir ini adalah memuja roh-roh jahat. Jadi ulama rangkumkan keseluruhan maksud sihir dari sudut istilah syarak. Sihir ini bermaksud persepakatan manusia dengan jin. Selagi mana dia mengikut tunjuk jin tersebut, jin itulah yang melakukan sihir bagi manusia tersebut untuk menunaikan hajat-hajat orang tersebut. Maksudnya sihir ini kalau tidak ada dampingan dengan jin, tidak ada berlaku apa-apa. Tapi bila dia berdamping dengan jin saja, maka akan berlakulah luar biasa kepada manusia tersebut. Sebab itu dia boleh jadi kebal, dia boleh jadi cantik, dia boleh jadi boleh jadi kuat secara tiba-tiba. Itu sihir. Nanti kita akan hujahkan satu persatu. Jadi biasanya tukang-tukang sihir ini dia juga seorang perawat. Dia akan merawat pesakit-pesakit dengan kaedah sihir yang dia buat. Pada masa itulah pesakit ini akan menjurus ke arah kesesatan, mempercayai kata-kata mereka. Lagi percaya akan ramalan-ramalan mereka, dia boleh menyebabkan, tadi Nabi kata, solat tak diterima selama 40 hari. Itu kata Imam An-Nawawi, Al-Araf ini bermaksud orang itu meramal perkara-perkara yang ada dekat dunia. Contoh jam kita hilang, duit hilang, anak tak balik kat mana, kita ramal. Walaupun tepat, itu adalah sihir. Itu dikatakan meramal, menyebabkan amalan dia tidak diterima selama 40 hari. Tetapi kalau dia ramal tu perkara-perkara gaib,
macam jin. Jin ini termasuk dalam perkara-perkara samiat, perkara-perkara gaib. Diramalnya jin kat sini, dekat sana, dekat belakang rumah contoh. Kan? Saya rasa awak ni tadi di belakang ada sesuatu yang mengikut, ramal. Ini orang buat, ini orang hantar, itu meramal. Meramal perkara-perkara yang tidak pasti. Sampai kan ada setengah orang kadang-kadang dia meramal bila kiamat nak berlaku. Jadi ramalan perkara gaib ini lebih dahsyat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, man attakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila Muhammad. Siapa yang berjumpa dengan kahin, tukang-tukang ramal, bertanyakan sesuatu, percaya dan membenarkan kata dia, sesungguhnya dia telah jatuh kufur dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan tengok betapa beratnya masalah ini. Kalau kita tak ada ilmu, kita terjumpa dengan orang-orang yang macam ni, kita percaya dia boleh merosakkan akidah kita, ya. Okay. Kita sambung lagi. Kata Syekh lagi, ya. Kenapa dia berusaha untuk mengarang kitab ini, di mana kumpulan-kumpulan jahat yang berkeliaran untuk membingungkan pegangan suci mereka, iaitu umat Islam, dan mereka sedaya upaya untuk menjauhkan pegangan suci umat muslimin dari setiap aspek dan sudut. Lantarannya ia merupakan tombak kekuatan utama dinamik dalam ad-din, agama. Betul. Sebab tonggak kekuatan kita dalam Islam ini, agama kita Islam. Ya. Kalau kita berpegang dengan Quran dan Sunnah ini, kita susah nak ditumbangkan. Ya? Kita susah nak dikalahkan. Ya? Sekarang ni tuan-tuan tengok dekat Palestin sekarang ni. Bertahun-tahun orang Yahudi, Israel ni nak menjatuhkan Palestin. Tapi walaupun mereka kekurangan di sudut kelengkapan ketenteraan, tetapi keimanan, tuan. Mereka berperang itu bukan kerana takut mati. Mereka berperang sebab nak mati, sebab nak mati syahid. Sebab nak mati syahid. Tetapi berbanding dengan tentera-tentera kafir, orang Yahudi Israel Zionis ni, mereka berperang takut mati. Berperang takut mati. Balik nak berjumpa dengan anak bini mereka. Jadi keimanan ini yang menyebabkan satu benteng, satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan lihatlah, orang-orang kafir ini dia telah belajar sejarah. Bagaimana dengan dia meruntuhkan keimanan orang Islam, dia boleh kalahkan orang Islam. Ya, sebab dia telah belajar sejarah. Dalam peperangan Badar, tuan-tuan lihat, kalau kita baca sirah, tentera Islam 313 orang. Tentera kafir 1000 orang. Tentera Islam yang sedikit tu boleh mengalahkan tentera kafir yang ramai itu. Atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar. Nak kalahkan orang Islam ni, kita kalau nak lawan dengan senjata, walaupun senjata kita canggih, belum tentu kita boleh menang. Tapi kita meresap masuk, meruntuhkan akidah mereka. Kita runtuhkan akidah mereka dengan kita bawa mereka kepada cinta kepada dunia, hubung dunia. Sebab itu, kalau kita baca sejarah Turki, zaman Khalifah Utsmaniyah yang terakhir sekali di Turki, kan? Pada masa tu Kemal Atatürk cukup jahat. Dia tahu bagaimana nak kalahkan Islam, iaitu dengan menerapkan nilai-nilai cinta dunia kepada tentera-tentera Turki pada masa tu. Diorang dah mula buat maksiat, minum arak, meninggalkan ibadah, kan? Cinta pada dunia. Bila dia cinta pada dunia, dia mula lalai, mula tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan melakukan dosa, tidak ada lagi pertolongan. Runtuh kerajaan Islam pada masa itu. Runtuh kerajaan Islam pada masa itu. Jadi, di sinilah Syekh Wahid dia memandang bagaimana dalam perubatan ni, dia satu benda yang besar. Sebab manusia ini, dia nak sihat. Bila dia sakit, dia akan cari obat. Jadi, orang-orang kufur, orang-orang yang sesat, dia akan cuba menyesatkan umat Islam dari sudut kaedah perubatan ni. Nak tolong, nak bagi pertolongan, asalnya konon-kononnya. Nak bagi kesembuhan. Pada masa dia menyesatkan akidah umat Islam secara sikit demi sikit, akhirnya mengikut kumpulan mereka. Apa bukti dia yang berlaku di negara kita? Seperti kumpulan Ayapin. Kumpulan Ayapin ni bukan calang-calang orang yang masuk, tuan. Semua orang-orang ahli profesional, orang yang cerdik pandai pun boleh terpengaruh dengan kata-kata dia.
Dan dia pun merawat, pandai merawat. Apa lagi? Seperti kumpulan Al-Ma'unah yang dulu mengisytiharkan bagi menyerang yang Tuan Agong. Akhirnya kerajaan serang dia, kumpulan Al-Ma'unah ni. Viral dulu, masuk TV. Kan? Sampaikan mereka dengan cara tak segan silu, menunjukkan di YouTube kehebatan mereka, ilmu kebal. Letak taklud, bakar tak ada masalah, langgar kat kereta tak mati. Dan mereka pun boleh merawat. Ramai orang masuk. Manusia nak jadi hebat. Padahal orang Islam tak tahu itu adalah satu ilmu sihir, ilmu yang bertentangan dengan Islam. Sebab anda katalah ilmu kebal ini dibenarkan dalam agama, sudah tentulah diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kan? Tetapi malangnya tuan-tuan, ilmu ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak ada para sahabat pun yang belajar akan ilmu ini, ilmu kebal ini. Kita lihat saja sahabat Nabi SAW yang telah mati dibunuh. Siapa dia? Umar Al-Khattab yang mati dibunuh semasa solat. Yang membunuh dia siapa? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni pembuat tukang besi yang bekerja dalam pemerintah Khalifah Umar. Dia ini seorang munafik. Pada satu ketika semasa Sayyidina Umar nak solat, dia meresap masuk dalam masjid. Dia solat sama. Pada masa itu dia menusuk di celah-celah para sahabat, dia hampir dengan Umar, dia tikam Sayyidina Umar sebanyak 6 kali dengan pisau yang bercabang. Macam busur panah tu yang bercabang tu, dia tikam, dia tarik balik. Dia tikam, dia tarik balik. Terburai perut tuan. Punya jahat dia. Masa dia tikam tu dia sempat nak lari, tapi dikepung oleh para sahabat dan dia bunuh ada beberapa orang sahabat yang mati. Ya. Tapi akhirnya dia dapat dibunuh lah. Dia dapat dibunuh, dapat ditangkap. Sebelum dapat dia ni ditangkap untuk diseksa, dia dah bunuh diri dia sendiri. Abu Lu'lu' ni. Maksudnya nak cerita kat sini, Sayyidina Umar pun tak kebal. Ya? Sayyidina Umar pun tak kebal. Begitu juga kita baca sirah tentang kematian Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, di mana perselisihan antara Ali dengan puak Khawarij, ya? Dengan puak Khawarij. Yang bunuh Sayyidina Ali adalah Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ini adalah sebenarnya dia ni seorang Islam yang kuat beramal ibadah, baca Quran, dia berzikir, hebat dia. Tetapi disebabkan terpengaruh dengan dakwah daripada puak Khawarij, mengatakan Ali begini, akhirnya dia buat satu komplot dengan puak Khawarij untuk membunuh Sayyidina Ali. Dia bunuh. Pada masa solat subuh, semasa Sayyidina Ali nak pergi sembahyang solat subuh, pada masa itu dia ambil satu senjata parang, tak salah saya, betul-betul letakkan itu tepat kena kepala Sayyidina Ali. Dan dikatakan dalam riwayat, dalam sirah, Sayyidina Ali selepas saja ditetak oleh Abdul Rahman bin Muljam, dia hidup selama 3 hari, lepas tu dia pun wafat. Jadi nak ceritakan di sini tuan-tuan, ilmu kebal ni bukanlah satu perkara yang dibanggakan, dibenarkan dalam agama. Dia ada ilmu yang salah, ilmu sihir yang bertentangan dengan agama Islam, ya. Okey, kita sambung lagi. Kata Syekh lagi, saya sendiri telah menyaksikan ramai sekali dari kalangan umat muslimin hari ini keluar dari agama. Sebagaimana tadilah yang kita ceritakan tadi, kumpulan Ayah Bin yang masuk tu semua orang Islam tu. Kumpulan Al-Ma'unah, kan? Kumpulan yang sesat. Sekarang ni ada satu kumpulan dipanggil kumpulan agama Abraham. Agama ni dia buat secara liberal, kan? Kebanyakan mereka ini datang dari Indonesia bawa ke negara kita. Yang masuk tu pun orang Islam juga. Dan kejahalan mereka sebab orang Islam ni kadang-kadang dia nak ambil mudah. Dulu mungkin jahil, mungkin dulu banyak buat perkara-perkara yang salah. Tapi bila nak dekat diri dengan Tuhan, mereka cari jalan pintas. Bagaimana nak dekat diri dengan Allah? Jadi lihat kumpulan-kumpulan ni boleh bawa cara mendekat diri dengan Allah. Solat tak payah. Daripada 5 waktu solat tu, cukup sekali je solat. Sampai satu tahap, bila roh sudah sampai, dia kata, kita niat saja.
Ada macam tu. Saya berjumpa dengan manusia macam ni. Saya berjumpa dengan manusia macam ni. Okay, jam dah bunyi lah. Ni muka dimah. Kalimah. Okey, saya habiskan ni saya habiskan ni. Sebab ini kita kena baca hasrat Syekh, kenapa dia mengarang buku tersebut. Saya habiskan yang ni. Perenggan yang ini. Kata Syekh lagi, saya sendiri telah menyaksikan ramai sekali dari kalangan umat muslimin hari ini keluar dari agama yang maha suci. Baik mereka itu berupa unit-unit pertubuhan maupun individu. Disebabkan perbuatan mereka pergi menemui tukang-tukang telik atau tok-tok dukun, seterusnya mempercayai apa saja yang diucapkannya, termasuklah mempercayai akidah yang mereka bawa, sebagaimana yang saya katakan tadilah. Dan apabila saya nasihatkan mereka mengenai kesilapan mereka, maka masing-masing mula mengajukan soalan, mengapa tidak diberikan kepada kami satu alternatif dalam untuk merawat diri. Jadi sebab itulah Syekh dia memandang serius dalam perkara ini. Kadang-kadang orang ni dia pergi kepada tukang-tukang sihir. Kadang-kadang mereka tidak ada choice, tidak ada pilihan sebab nak sembuh. Dia tanya, tak adakah rawatan alternatif? Maka di sinilah Syekh terbuka hatinya untuk memberi satu rawatan alternatif, iaitu ru'yah syairiyah. Rawatan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah sembuhkan kita. Sebab rawatan ni, kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada dua. Satu dikatakan purbatan langit. Perubatan langit ni iaitu ru'yah syairiyah, di mana dengan membaca Al-Quran dan zikir-zikir tertentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon kesembuhan. Sebagaimana ada satu sahabat yang sakit, bukan satu sahabat yang sakit, di mana satu ketua kampung yang sakit, diceritakan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Satu ketua kampung yang sakit, dia didatangi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh merawat dengan membacakan suratul Al-Fatihah saja. Sebanyak 7 kali dibacakan kepada tempat yang sakit dan diludah di tempat yang sakit. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ketua kampung itu pun sihat, sembuh daripada penyakit yang dihadapi. Dan ketua kampung tersebut menghadiahkan beberapa ekor kambing kepada sahabat dan sahabat hadiahkan kepada Rasulullah. Ini kaedah dengan kaedah doa. Dan Nabi juga pernah mengajar kepada satu sahabat, bila sakit baca doa, pegang tempat yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhasiru. Dibaca sebanyak 7 kali, dipegang tempat yang sakit, sama ada kita pegang, kita usap atau kita tepuk. Hadis riwayat Imam Muslim, dengan izin Allah sembuh. Jadi ini kaedah di mana berdoa mohon kepada Allah. Satu rawatan langit, satu rawatan bumi. Rawatan bumi ini berkaitan dengan makanan-makanan sunnah, perubatan, ubat-ubatan, khair pemanasan. Ini dipanggil rawatan bumi. Baiklah tuan-tuan, saya rasa setakat di sini saja. Ya, kita sambung pada masa yang akan datang. Kita akan syarahkan kitab ini. Sebenarnya kitab ini telah saya viralkan di dalam WhatsApp group rakan masjid, di mana pihak masjid bersetuju untuk membeli sebanyak 15 buah kitab. Guna di masjid dululah. Tuan-tuan akan bayar kemudian. Saya lihat dah ada beberapa orang yang mengisi nama dalam grup tersebut. Sesiapa yang tidak dapat masuk nama dalam rakan masjid tu, nak dapat kitab ni, nanti saya bagi link yang boleh tuan-tuan beli di Shopee lah. Boleh beli sendirilah. Ya. Mudah-mudahan bila tuan ada kitab ni, boleh jadikan sebagai rujukan tuan-tuan pada masa-masa akan datang. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna wa na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka liman na'lamuhu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin arhamar rahimin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.